Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita semasa bersama saya Nurul Zahira Razi. Sebuah pusat pemindahan sementara PPS dibuka di Perlis awal pagi tadi susulan banjir di Kampung Titi Tinggi Hilir. Setakat 8 pagi tadi, 44 penduduk daripada 13 keluarga ditempatkan di situ. PPS dibuka di Dewan Titi Tinggi Hilir, Padang Besar. Ia mula beroperasi 1 pagi tadi. Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Negeri, Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Muhammad Izaimi Muhammad Daud memaklumkan antara penduduk yang ditempatkan di situ ialah seorang bayi. Pemantauan berterusan di lokasi banjir dilakukan 30 pegawai dan anggota agensi Sekretariat Pengurusan Bencana Negeri bagi memastikan keselamatan penduduk. 3 rentung selepas kereta dinaiki terbakar setelah terlanggar sebuah lori sampah di Ipoh, Perak. Identiti mangsa tidak dapat dikenal pasti. Kejadian berlaku di kawasan perindustrian Bercam malam tadi. Menurut penolong pengarah operasi bomba Perak, Syabaruzi Nur Ahmad, panggilan kecemasan diterima pukul 8.05 malam. Anggota Balai Bomba dan Penyelamat Ipoh dan Tambun bersama pasukan bomba sukarela Bercam dihantar ke lokasi. Sebaik tiba, mereka mendapati kereta berkenaan terbakar 95%. Lori yang dirempuh turut terbakar 50%. Ketiga-tiga mangsa ditemukan rentung dalam kereta. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu beri amaran kepada pemimpin Arab supaya tidak masuk campur dalam isu konflik Palestin-Israel. Tegas Netanyahu, kepentingan negara Arab akan terus dipelihara jika mereka mengambil pendekatan berdiam diri. Netanyahu turut menegaskan operasi ketenteraan yang kini telah meragut nyawa lebih 11,000 penduduk Gaza adalah mengikut undang-undang antarabangsa. Netanyahu turut beri amaran kepada Hizbullah agar tidak melakukan kesilapan bagi mengelak Lubnan mengalami malapetaka seperti di Gaza. Netanyahu mengeluarkan kenyataan itu ketika tekanan masyarakat global terhadap Israel semakin meningkat. Terbaharu Kesatuan Eropah menyertai masyarakat dunia mendesak supaya dihentikan serta-merta perang dan segera membentuk koridor bantuan kemanusiaan di Gaza. Presiden Indonesia Joko Widodo menggesa Presiden Joe Biden supaya bertindak bagi menghentikan perang antara Israel dan Hamas. Indonesia merayu kepada Amerika supaya melakukan lebih banyak lagi usaha dan menghentikan segala kekejaman di Gaza. Menurut Jokowi, gencatan senjata harus dilakukan demi kemanusiaan. Jokowi mengadakan pertemuan dengan Biden di White House pada Isnin menjelang mesyuarat pertama antara Biden dengan Presiden China Xi Jinping. Presiden Indonesia itu berkata beliau akan membawa Biden mesej yang sangat kuat daripada sidang kemuncak tergempar bersama pemimpin Arab dan Islam di Riyadh baru-baru ini yang mengutuk Israel dan menggesa gencatan senjata. Jokowi juga akan menyampaikan mesej khusus daripada Presiden Palestin Mahmud Abbas mengenai perang. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese tandatangani perjanjian 2 hala dengan Tuvalu bertujuan melindungi negara daripada perubahan iklim dan menentang pengaruh China di Pasifik. Albanese dalam hantaran di X berkata perjanjian itu akan melindungi masa depan pulau kecil itu meliputi perubahan iklim, keselamatan dan mobiliti manusia. Australia akan mewujudkan sehingga 280 visa khas setiap tahun iaitu 2.5% daripada 11,200 penduduk negara itu. Selain dana juga akan disediakan untuk penambahan tanah ibu negara Funafuti sekitar 6%. Rundingan turut dijalankan sebelum menandatangani perjanjian keselamatan dan pertahanan dengan pihak ketiga. Tuvalu adalah salah satu daripada 13 negara yang mengekalkan hubungan diplomatik rasmi dengan Taiwan susulan Beijing meningkatkan kemasukan ke Pasifik. Baik saudara, berita semasa berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.